respon. Hari ni kelas kita senang je. Kelas kita senang saja. Sebab kita nak masuk bab baru. Jadi bila kita nak masuk bab baru, mesti cikgu akan ajar kamu. Kamu boleh tengok balik semua bab yang cikgu ajar dari kita mula bab. Cikgu akan ajar kamu bab satu. Bab ni pengisian bab dulu. Pengisian bab selalunya senang. Pengisian bab tu senang. Tiba-tiba datang soalan tu, susahnya cikgu. Itulah matematik. Okey, tapi tak apa, kita kat cikgu kat sini untuk tolong kamu. Cikgu kat sini untuk tolong kamu. Sama-samalah. Matematik dia adalah latihan yang berterusan. Okey, jadi boleh cikgu mulakan. Cikgu nak dengar suara sikit daripada semua orang. Ada. Okey. Okey. Bagus. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita teruskan dulu. Kita punya buka kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, kita nak masuk bab baru, iaitu kita nak belajar tentang bab 8. Siapa-siapa ada buku teks boleh tengok buku teks. Sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, untuk yang ambil DLP, untuk yang ambil bahasa Inggeris, bagi tahu cikgu. Sebab tak ada lagi orang komen dia ambil DLP. Hari tu cikgu tanya, tak ada orang WhatsApp cikgu. Sebab apa? Sebab dia ada terms. Dia ada terms dekat sini. Dia ada terms dekat sini. Kalau kamu ambil DLP, cikgu kena jelaskan. Okey, ni maksud dia apa dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi hari ni adalah kita nak belajar tentang sukatan serakan data tak terkumpul. Kamu kena faham betul-betul bab ni. Sebab apa? Dalam bab ni ada juga rentetan dia. Ada juga kaitan dia pada Form 5. Untuk Form 5, kita punya nama bab sukatan serakan data terkumpul. Untuk Form 4, sukatan serakan data tak terkumpul. Kenapa? Kenapa kita belajar benda ni? Kenapa kita belajar benda ni? Kita belajar tentang data. Kita belajar tentang data. Data ni apa kegunaan data ni? Data ni adalah kegunaan dia untuk kita mudah tafsirkan sesuatu data. Contoh, masa PKP. Ingat tak masa PKP? Ingat tak masa PKP? Ingat. Okey, masa PKP kamu form berapa? Form 1. Okey, form 1. Okey, masa tu kamu form 1. Okey, kalau kamu tengok, kalau kamu form 1 masa tu, kamu akan nampak masa tu kita akan ada coronavirus. Cikgu lupa dah nama dia. Coronavirus. Okey, dalam coronavirus tu kalau kamu tengok, dia ada pembahagian data. Negeri Selangor berapa orang kena jangkitan, negeri Kedah berapa orang kena jangkitan. Lepas tu daripada situ dia buat graf. Jadi inilah kegunaan data. Kegunaan data ni kita sebagai rakyat kita gelisah. Coronavirus. Agak-agak berapa orang kena jangkitan sekarang? Okey, kita boleh mudah nampak situasi negara kita makin baik ataupun makin buruk. Sebab apa? Sebab adanya presentation data. Kita ada presentation data ataupun data presentation. Terbalik ke? Tak terbalik ke? Cikgu terlupa. Okey. Macam mana? Sebab kita bila berjaya present sesuatu data dengan baik, orang mudah untuk baca. Itu untuk skop global. Kalau skop dalam kelas, berapa orang A, berapa orang B, berapa orang C, berapa orang D. Untuk matematik, 4 orang A, 5 orang B, 6 orang C, 7 orang D. Dekat situ kita akan tengok data kita dan daripada situ kita akan kaji data kita supaya apa? Supaya kita boleh buat satu tindakan untuk dapatkan positif. Orang kata positif. Data yang makin better lah. Data yang makin better.
Macam coronavirus. Okey, action naik. Apa yang kita kena buat untuk turunkan? Okey, kita buat PKP. Okey, turun. Macam tu. Jadi itulah dalam matematik kita panggil statistik. Kita panggil statistik. Ini data. Statistik untuk apa? Presentation data. Cikgu tak masuk lagi. Cikgu nak kamu faham yang matematik bukan semata-mata duit, bukan semata-mata nombor. Kadang-kadang bila kita dah masuk ni, kita kena faham yang kita nak belajar ni adalah tentang statistik. Macam mana presentation, data presentation tu. Okey. Jelas ke tu cikgu membebel tu? Boleh faham ke tu? Boleh. Okey. Okey, dalam data presentation ataupun kita cakap dalam bab ni lah, kita kecilkan skop kita adalah tentang sukatan serakan. Okey, jadi perkara pertama sekali cikgu nak kenalkan kepada semua orang, nama dia adalah Julat. Nama dia adalah Julat. Ingat tu. Sebab apa? Sebab bila orang tak tahu Julat ni apa, dia tak boleh nak jawab. Itu masalah statistik. Kalau kamu tak kenal dia, kamu tak boleh cari dia. Sekarang cikgu nak kenalkan kamu dengan Julat. Julat ni apa? Julat ni kita panggil dia perbezaan suatu data. Macam mana kita nak tahu perbezaan suatu data? Dia ada formula. Julat, formula dia adalah data terbesar. Data terbesar tolak dengan data terkecil. Ini adalah tentang Julat. Data paling besar tolak dengan data paling kecil. Jadi, data ni dia ada dua jenis presentation. Dia ada dua jenis presentation. Dua jenis. Yang pertama sekali kita panggil data dipresentkan dalam segi kekerapan. Okey, kamu tengok dekat kamu punya ni. Okey, siapa yang ada buku teks boleh keluarkan Okey, tak faham boleh tanya cikgu Nishal tak faham boleh tanya cikgu boleh? Okey, Clarin tak faham tanya cikgu terus boleh? Boleh cikgu. Okey. Data ni cara dia dipresent, cara dia ditunjukkan untuk kita cara pertama adalah melalui jadual kekerapan. Yang kedua, data juga diterangkan ataupun ditunjukkan kepada kita iaitu cara mencari plot titik. Cara mencari plot titik. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan dua-dua. Okey. Perkara pertama, cikgu ulang lagi sekali lah. Kita ni nak belajar tentang julat. Julat ni apa? Julat ni adalah perbezaan suatu data. Formula data terbesar tolak data terkecil. Sekarang cara presentation data ada dua jenis. Melalui jadual kekerapan dengan plot titik. Okey, jadi cikgu pergi dulu tentang kepada jadual kekerapan. Inilah contoh jadual kekerapan. Kamu tengok dekat sini. Inilah contoh dia kalau dia bagi dalam keadaan jadual kekerapan. Ni jadual kekerapan. Boleh tengok. Jadi dia kata apa? Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Jadi bila dia kata beza jisim dekat sini, kamu nak cari beza apa? Dekat sinilah julat main peranan. Julat tu main peranan dekat sini. Jadi bila cikgu tanya, apakah dia punya julat? Kamu kena cari julat formula dia adalah, ingat-ingat betul-betul, data terbesar tolak dengan data terkecil. Jadi kita cari, apakah nombor yang paling besar dekat sini? Mana satu nombor paling besar dekat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 79. Pandai. 79. Okey, kita dapat 79.
Kemudian kita dah dapat data terbesar. Mak, suara cikgu bergema. Nanti cikgu tanya jawab balik tau. Okey, data terbesar. Lepas tu kita cari pula data terkecil. Data terkecil, kamu kena tengok betul-betul berapa data terkecil. 47. 47. Jadi dekat sini 79 tolak 47 dapat berapa? Dapat berapa, geng? 28. Mana ada? 32 kan? Ya, 32. Ada dua. Okey, kita dapat 32. Okey, jadi 32. Jadi 32 ni adalah julat untuk data dekat depan ni. Ini cikgu tengah ajar kamu kalau presentation data dalam jadual kekerapan. Jadi kamu kena cek betul-betul. Cek apa? Data terbesar. Ada orang dia tahu formula julat, data terbesar. Ada orang tahu dia formula julat, tolak data terkecil. Tapi masalahnya dia salah pilih data. Dia pergi pilih data yang bukan terbesar, tolak dengan data yang bukan terkecil. Jadi salahlah. Julat adalah data terbesar, tolak data terkecil. Ini adalah presentation kalau dalam jadual kekerapan. Okey, jadi kamu buka worksheet yang cikgu bagi dekat kamu. Kamu buka worksheet yang cikgu bagi dekat kamu. Okey, cari julat dekat nombor 1A. Cuba cari. Cari. Ammar, print tak? Ke tak sempat? Tak sempat. Okey, tak sempat tak apa. Tengok dekat depan. Cikgu, Ya? antara. Antara. Apa? Hantar kat cikgu. Cikgu bagi 1 minit je. Senang je soalan ni. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. 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 Okey. Okey, jadi masa yang diberikan sudah habis. Jadi yang tengah buat tu hantar je dekat cikgu. Jadi kamu tengok kepada soalan 1A, senang je. Hari ni cikgu jujur, cikgu cakap kat kamu senang je. Kalau cikgu cakap kelas ni susah, kamu ready lah. Sebab soalan ni adalah cikgu nak kenalkan kamu dengan apa isi bab ni. Kalau kamu tengok kelas-kelas lepas untuk cikgu kenalkan kamu dengan isi bab ni, memang cikgu bagi direct, senang. Cikgu nak bagi kamu faham konsep. Okey, jadi markah tertinggi untuk soalan ni, kita cek betul-betul berapa markah tertinggi tu agak-agak. 90. 90. Markah terendah berapa? 20. 20. Jadi dekat sini kita boleh faham 90 tolak dengan 20, kita akan dapat jawapan dia 90 tolak 20, kamu akan dapat 70. Inilah dia punya julat. Itulah dia punya julat. Tengoklah betul-betul. Jadi julat ni, kenapa adanya julat ni? Julat ni dia nak cerita dekat kamu betapa konsistennya suatu data. Kalau satu julat tu terlalu jauh, kalau
sesuatu julat tu terlalu jauh. Apa fungsi julat ni? Kok ada orang tak tahu Tak apa, nanti fungsi dia cikgu bagi tahu lagi. Okey, cikgu sambung balik nanti kan cikgu bagi tahu kamu dah lupa dah. Lupa apa? Lupa yang julat ni cikgu dah ajar kamu tentang jadual kekerapan. Lepas tu cikgu pergi pula kepada plot titik. Plot titik tu macam mana? Ni plot titik dia. Dah, ini kertas graf kita. Dekat sini kamu ada plot titik. Inilah plot titik yang kamu kena tengok betul-betul. Jadi kita sekarang ni kita nak kira julat. Kita nak kira julat. Ni dalam apa ni? Ini dalam keadaan plot titik. Jadi plot titik dekat sini kamu kena tengok betul-betul. Sebab apa? Dia berkaitan dengan graf. Jadi bila dia berkaitan dengan graf, dia ada skala. Jadi nak kira tu kira betul-betul. Kalau dekat sini tak ada masalah. Kenapa? 3 nak pergi kepada 4, dia ada line 10. Maksudnya 3.1, 3.2. Jadi julat dekat sini, formula untuk julat adalah data terbesar. Data terbesar. Kamu kira data terbesar, kamu cari data terkecil. Jadi dekat sini kita nak kira formula dia, masuk julat kamu kena tahu data terbesar. Data terbesar kamu tak payahlah nak tengok macam jadual kekerapan, nak pangkal satu-satu. Kalau dekat sini kamu baca elok-elok, dekat sini berapa, dia jatuh dekat berapa. Tu data terbesar dia. Kamu jangan baca berapa titik dia. Titik dia tu untuk kekerapan. Jadi dekat sini kalau kamu nak baca, kamu baca skala dia berapa dekat sini, kamu akan dapat 6.8. Jadi data terbesar adalah 6.8. Manakala data terkecil, ini dia kamu akan dapat dekat sini. Jadi data terkecil dia, kamu tengok betul-betul dia punya skala, kamu akan dapat 3.1. Inilah data terbesar dengan data terkecil. Jadi, bila cikgu nak tengok julat dia apa, cikgu kena tolakkan data terbesar tolak data terkecil. 6.1 tolak 3.1. 6.1 pula. 6.8 tolak 3.1 kita dapat berapa? Cuba kita tekan kalkulator. Zarif dapat berapa Zarif? $3.7. Ya, 3.7. Ingatlah cakap cikgu, julat ni selalu memang orang tak ada masalah. Tapi orang ada masalah dia dalam cari nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi pastikan hati-hati. Jadi dekat sini cikgu ajar kamu, ini plot titik. Cikgu kenalkan kamu pada plot titik. Dekat paksi X dia adalah tentang data. Data dia berapa? 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke, panjang dia. Lepas tu, paksi Y dia adalah tentang kekerapan. Kekerapan. Contoh, ada berapa data maksimum dekat sini? Kita kiralah titik dia. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ada 3 data maksimum. Tu maksud plot titik. Dekat paksi Y dia, kita kira dia punya kekerapan. Jelas ke tentang plot titik? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi berdasarkan penerangan cikgu yang tadi, bagus. Cikgu dah nampak ni, kita dapat 3.7. Cikgu nampak kamu boleh faham. Okey, berdasarkan penerangan cikgu dekat tadi, cikgu nak masing-masing cuba kira berapakah julat untuk soalan di hadapan. Kenapa? Assalamualaikum Fazil. Ya. Dah masuk dah. Dah masuk belum? Okey. Link sama.
Link sama. Dah mula tadi. Okey. Okey, dah cikgu approve dah. Masuk dah? Okey, baik. Okey. Dah siap hantar dekat cikgu. Bazil baru masuk. Tak apa. Tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan macam mana cara penyelesaian dia. Jangan risau. Okey, bagus. Tengok apa? Okey, dah siap hantar kat cikgu Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus semuanya semua dah hantar. Okey, jadi boleh tengok di hadapan cara menyelesaikan soalan-soalan ni. Okey, jadi cikgu ajarlah, jangan risaulah cikgu ajar. Okey, jadi ini nama dia plot titik. Bila soalan tu dalam SPM ke, kat mana-mana ke, dia nak cari tentang julat, dia nak cari tentang julat, kamu tengok data terbesar. Senang je kalau dia cakap plot titik, kalau dia bagi tahu tentang plot titik, kamu pandang terus yang paling depan ni adalah data yang terbesar dia. Cuma yang jadi masalah dia, kamu kena kira betul-betul lah. Berapa dia punya data. 16.1, 16.2, 16.3. Jadi jatuh dekat sini adalah 16.4. Jadi data terbesar dekat sini adalah 16.4. Tu cara dia. Jadi yang paling depan tu data terbesar, yang paling belakang pula dia terbalik. Yang paling belakang pula kita panggil data terkecil. Data terkecil. Jadi data terkecil kita apa? Inilah yang belah belakang sekali, itulah data terkecil dia. Jadi dekat sini baca betul-betul 14.1. Jadi dekat sini kita tulis 14.1. Bila soalan nak cakap julat tu apa? Kamu ambillah data terbesar 16.4 tolak dengan 14.1. Okey, jadi dekat sini kita ada 16.4 tolak dengan 14.1, kamu akan dapat 2.3. Okey. Itulah tentang julat. Senang je. Itulah tentang julat. Jadi cikgu ulang balik. Alang-alang tu yang baru masuk boleh fokus. Okey, dalam serakan dia ada satu benda, satu parameter, iaitu julat. Julat ni apa? Perbezaan suatu data. Okey, julat ni adalah data terbesar tolak data terkecil. Jadi cara data tu dipresent adalah ada dua cara. Yang pertama melalui jadual kekerapan. Ni adalah contoh jadual kekerapan. Kita buat dah dua soalan tadi. Yang kedua, kita buat plot titik. Cara data tu present dalam keadaan plot titik. Ini soalan pertama kita buat. Ini soalan kedua kita buat. Lepas tu cikgu nak selesaikan pula soalan yang ketiga. Okey, boleh tengok di hadapan siapa-siapa yang dah print boleh. Siapa-siapa yang dah print boleh buat, dan siapa-siapa yang belum print boleh tengok kat depan. Kita masih lagi pada plot titik, selesaikan apakah julat dia. Lepas tu dah siap hantar dekat cikgu.
Dahsyat hantar Okey, tak faham bagi tahu cikgu tau. Michelle demam ni. Michelle tengah WhatsApp cikgu. Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Ramai yang tak ada masalah nak selesaikan. Okey, jadi 1 minit sahaja lagi. Cikgu akan bagi masa 1 minit sahaja lagi. Boleh tengok. Boleh tengok dekat depan. Okey, jadi masa yang diberikan sudah habis. Kamu boleh comparekan jawapan yang kamu buat dengan jawapan yang cikgu buat. Kalau salah, salin correction. Okey, bolehkah cikgu teruskan untuk menjawab soalan di hadapan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni nama dia plot titik. Kebetulan titik dia lain warna. Kamu jangan confuse pula kalau titik dia lain warna. Okey, jadi macam yang cikgu bagi tahu kamu, bila dia berkaitan dengan plot titik, dia berkait dengan graf. Kalau dia berkait dengan graf, hati-hati dalam skala. Hati-hati dalam skala. Jadi, kenapa cikgu tak terus jawab soalan ni tadi? Tadi cikgu nak terang kepada kamu, ni skala dia senang. Dia terus kira 15.1 sampai 16. Tapi dekat soalan ni, kamu kena kira betul-betul. Jadi, macam mana kita nak kira tu? Okey. Cara dia, kod-kod ada yang tak tahu. Okey, kita ambil satu kotak. Kotak sini, daripada sini ke sini. Sekejap cikgu tunjuk. Okey, kita ambil satu kotak. Untuk siapa-siapa yang tak tahu cara nak cari perbezaan skala, sila tengok di hadapan. Okey, kita ambil kotak ni. Kotak ni, tujuan dia kita ambil ni, kita nak tahu perbezaan kotak kecil tu. Satu kotak kecil berapa perubahan dia. Okey, jadi sila tengok. Sekarang nombor dekat sini 55. Nombor dekat sini 50. Ambil 55. Tolak 50. Kita akan dapat 5. Maksudnya perbezaan daripada 50 ke 55 adalah 5. Sekarang ni, kamu tengok dekat depan. Bila kita dah faham 5, dia ada berapa kotak ni? Kamu kira betul-betul sini. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya ada 10. Daripada 5 ni, nilai dia kamu bahagi dengan 10. 5 bahagi 10 kamu dapat berapa? Dapat berapa 5 bahagi 10? Dapat berapa tu? Okey, kita dapat 0.5. Maksudnya, satu kotak tu, perubahan dia adalah sebanyak 0.5. 35. 35 tambah 0.5. 35.5. 36. Maksudnya, perubahan dia adalah sebanyak 2 kotak 1 unit. Sini 36, sini 37, sini 38, sini 39, sini 40. Tu maksud cikgu. Boleh kamu aplikasikan teknik ni kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan graf. Boleh tengok.
Itu cara dia. Okey, jadi dekat sini, ini adalah yang paling kecil dekat mana data yang terkecil dia adalah 38. Ni data terkecil. Data terbesar tak payah nak kira, dia terus jatuh dekat garis tebal iaitu 55. Jadi dekat sini julat dia apa? Julat dia adalah 55 tolak 38. 55 tolak 38 kamu akan dapat 17. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan julat. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jadi habis dah tentang julat. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu berkenaan julat? Ada? Tak ada. Okey, jadi kalau semua tak ada soalan, untuk nak tanya soalan, kamu bolehlah tanya cikgu. Kalau malu dekat sini, tanya dekat dalam handset. Jadi data ni, kenapa kita nak kena cari julat? Kenapa kita nak kena cari julat? Kamu kena faham. Data ni dia kalau boleh, dia tak cantik kalau bila julat dia terlalu besar. Dia tak cantik. Kamu bayang dalam kelas kamu soalan untuk matematik. Matematik. Markah yang paling tinggi dalam kelas adalah 99 markah. Dan markah yang paling rendah, ni paling tinggi paling tinggi. 99. Markah yang paling rendah adalah 10%. Jadi macam mana satu orang guru besar dia nak fahamkan macam mana guru ni ada 2 orang ni dalam kelas dia. Julatnya terlalu besar. Julat dia terlalu besar. Bila julat terlalu besar, adakah silap pada guru, adakah silap pada murid? Guru besar tu dia nak kaji. Dia nak kaji kelas ni punya matematik. Jadi dia ambil data paling tinggi dan tolak dengan data paling rendah. Jadi bila data tinggi 99 tolak dengan 10, kita akan dapat 89. Beza, betul ke? 99 tolak 10. Okey, beza dia adalah sebanyak 89 markah. Jadi kita panggil data tu tak konsisten. Data tu terlalu jauh dia punya perbezaan. Bila besar nilai julat, kita orang kata buruk sikitlah data tu. Kita kata tak comel sikitlah data tu. Jadi julat ni yang orang kata yang menawan tu macam mana? Menawan untuk nilai julat tu adalah nilai julat dia sikit. Kalau nilai julat dia terlalu besar, macam mana satu orang guru dia nak kaji? Dia nak kaji apa? Dia nak kaji untuk dapatkan markah yang tinggi, cara nak bagi markah tinggi ni konsisten dalam masa nak naikkan yang fail. Tak boleh, susah. Itulah fungsi julat. Makin kecil nilai julat, makin comel data tu, makin cantik data tu. Jelas ke? Alamak. Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kita punya penjelasan. Apa lagi yang kita nak belajar malam ni selain julat? Okey, kita nak belajar tentang batang dan daun. Kita nak plotkan tentang batang dan daun. Jadi dalam menilai data yang ada kekerapan, dalam menilai data yang ada kekerapan, kita ada satu teknik namanya teknik batang dan daun. Teknik batang dan daun. Jadi kamu tengok dekat depan. Apa ni teknik batang dan daun ni? Okey, ni bahasa Melayu tau. Bahasa Inggeris, kamu Inggeriskanlah batang tu apa. Stem and leaf, tak silap cikgu. Okey, jadi macam mana kita nak tengok teknik batang dan daun? Kamu kena faham satu benda. Sebelum cikgu teruskan, kamu kena faham satu benda. Batang adalah untuk buluh.
daun adalah untuk SAR. Apa tu puluh dan SAR? Nilai kedudukan. Ni adalah nilai kedudukan nombor. Nilai kedudukan. Sebagai contoh, kamu tengok dekat depan, kita ada data. Okey, ni data kita. Yang ni adalah data kita. Macam mana nak kira dia punya plot batang dan daun? Okey, kamu bahagikan. Okey, ni untuk batang. Ni untuk batang. Jadi, kita ambil batang dia yang 10 tu dalam 20. 27, 29. Okey, ni daun dia. Okey, batang untuk 2. 20, kita ada 7 dan 9. Kamu ambil 7 dan 9. Tu cara dia. Sebab apa? Sebab 27 ni, cikgu tunjuk 27 ni, 2 ni 10. 7 ni SAR. Untuk 29. 2 ni 10. 9 ni SAR. Jadi, 10 tu hanya salin satu kali sahaja. Seterusnya, cikgu tunjuk pula cara nak tulis data 30. Cara nak tulis data 30, untuk batang kamu tulislah 3. SAR dia apa? Okey, 1, tulis 1. Lepas tu 2, tulis 2. 4, 5, 5, 6. 4, 5, 5, 6. 7, 7, 8, 8. 7, 7, 8, 8. Akhir sekali 9. Inilah kalau cara kita nak tulis batang dan daun punya data. Okey, cikgu teruskan dengan nombor 4. 4 untuk 40, kita mula dengan apa? 0, 0, 1. 0, 0, 1. 2 ni 4 kali. 2, 2, 2, 2. 3, 4, 4, 5. Kita ambil nombor 3, 4, 4, 5. 6, 7, 7, 7. Banyak pula dah data dia. 6, 7, 7, 7. Lepas tu 8, 9, 9. 8, 9, 9. Ini untuk 4. Ini untuk 2. Cikgu. Ini untuk 3. Ini untuk 4. Kalau untuk 5. Untuk 50. Kamu guna 5. Batang dia 5. Ni 2, 2, 2. 2, 2, 2. 3, 4. 3, 4. Itu cara kita nak plot batang dan daun. Jelas ke? Boleh faham ke cikgu ajar? Faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi, kenapa cikgu cakap tentang data kekerapan? Yang paling banyak daunnya, itulah yang makin kerap. Itulah yang paling kerap. Jadi, kita nak tengok mana kekerapan dia. Ni, banyak daun dia dekat sini. Paling banyak daun dia iaitu pada ke batang 4. Batang 4 menandakan 10. 40. Jadi, dekat sini, kekerapan dia berlaku pada data 4 di batang 4. Jadi kita boleh faham, kelas ni ramainya dapat 40 lebih. Kita tengok daun dia. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh, cikgu. cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sambil kamu buat ni ni data dia. Okey, jadi sambil kamu buat dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan data dekat depan ni. Kita ada markah bulan April dan markah bulan Mei. Kamu boleh gabungkan terus data dia. Okey, jadi plot batang dan daun ni kamu kena fahamlah, dia boleh terus gabungkan. Okey, jadi kamu tengok dekat depan lah sebelum kita selesaikan. Contoh, untuk bulan April. Untuk bulan April, data 3. 3 dekat sini maksudnya ni adalah bahagian batang. 3 ni apa? Untuk 30. Cara baca dia, 32. 32, 35, 35, 39. Ni, 32, 35, 35, 39. Itu untuk bulan April. Untuk bulan Mei ada 2 je, 30. 34 dan 38. Cara baca dia, daripada batang baca ke daun dia. 34,
38. Okey. Jadi itu cara baca dia. Cikgu nak kamu lengkapkan batang dan daun ni, jadual batang dan daun ni. Okey, lengkapkan jadual batang dan daun. Tak payah salin soalan, terus siap. Terus tulis dia punya jadual. Okey. Boleh ke cuba buat? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Cuba buat. Cikgu bagi masa. Dah siap, hantar dekat cikgu. Okay, cikgu bagi masa lama sikit lah ni. Okay, cikgu cek seorang-seorang mengejar. Oh, dah siap dah awalnya. Bagus. Okey, bagus. Ada yang dah siap. Apa namanya ni? Nisa. Okey, bagus. Cikgu, Ya. kalau dia 60 tu, letak kosong. Ya, betul. Kena letak. Jangan tinggal satu pun. Okey. Bagus. Untuk siapa yang ada buku teks, baguslah. Kalau siapa yang tak ada buku teks, buat je dekat buku biasa. Cikgu memang kalau cikgu mengajar kat sekolah pun, cikgu banyak rujuk buku teks. InsyaAllah lah lepas ni berdasarkan pemerhatian cikgu, cikgu akan cuba susun daripada bab 1 sampai bab terakhir. Paling mudah. Cikgu akan cuba memudahkan kamu lah. Khamis ni jangan lupa ada ujian. Okey ke Bazil, ada ujian Khamis ni? Cikgu. Ujian ni algebra ya, cikgu? Ujian senang je. Ya, Amin. ujian algebra je. Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit Cikgu, Ya. kalau hari Khamis tu saya tak dapat join boleh cikgu? Kalau tak dapat join, cikgu buat hari lain lah. WhatsApp cikgu. Cikgu bagi hari lain. Okey cikgu. Terima kasih. Okey. Sebab ada beberapa orang tak dapat join.
Bercuti ke Nisa? Bercuti ke? Balik kampung. Oh, balik kampung. Okey. Senang je soalan tu. Saja je cikgu nak kukuhkan kamu punya algebra. Ada cikgu ada bagi tuition juga dekat sekolah lain. Macam cari Ahad, ada sekolah jemput cikgu untuk bagi tuition. Cikgu pergi, bila cikgu tengok budak ni tak boleh nak kuasai algebra, kamu kena faham. Bila kamu dah sampai form 4, form 5, bila kamu tak kuasai algebra, sangat susah untuk skor A. Bukan A je. Nak C pun susah. Sebab kamu tak boleh nak jawab soalan yang terbalik. Jadi itulah cikgu punya objektif. Tapi tak apalah. Untuk soalan serakan ni, algebra jarang pakai. InsyaAllah kamu boleh skor. Okey, jadi cikgu akan mula jawab. Bagus. Masa yang dah diberikan telah pun tamat. Jadi kita gunakan peluang ni. Okey, untuk bulan Mei, kita cuba jawab untuk 4. Kita ada 003, 003. Ingat, walaupun kosong ni berulang 2 kali, salin juga. Okey, 669. 669. Okey, untuk bulan April pula, cikgu pergi kepada 4 dia. 1, 1, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 3, 3. Kemudian 4, 4, 6, 8. 4, 4, 6, 8. 8, 9. 8, 9. Itu untuk nombor 4. Cikgu teruskan pula untuk nombor 5. 2, 3. 2, 3. Ni 5 ni kamu salin 3 kali. 5, 5, 5. 9, 9. 9, 9. Kemudian 1, 3, 4, 4, 6. 1, 3, 4, 4, 6. 8, 3 kali. 8, 8, 8. Lepas tu selesai untuk soalan nombor 5. Cikgu buat nombor 6 pula. 3, 5, 6, 8, 8. 3, 5, 6, 8, 8. 9. 9. Jadi ni kita ada 0, 1. 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Ini untuk 70. Jadi ini markah bulan April, iaitu April ni bulan 4. Ni markah bulan Mei, iaitu Mei ni bulan 5. Rasa-rasa cikgu nak soal kamu, kenapa kita antara sebab kita belajarnya plot batang dan daun ni adalah kita nak tengok, nak membandingkan perubahan antara 2 bulan, perubahan antara 2 datang. Okey, kat bulan April dengan bulan Mei, mana lagi bagus periksa dia? Ujian dekat bulan Mei ke April? Mei. Ya, Mei. Kenapa kita cakap Mei? Kenapa kita cakap Mei? Sebab ada yang markah lebih tinggi. Ya, bagus. Okey, data dia kalau kita tengok, kalau terlebih 7 ni, okey, dia dah ada 70 ni, ada berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Betul, 4. Itu cara kita baca. Kalau lepas tu daripada segi markah rendah yang 40 lebih ni dah dikurangkan menjadi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Itu cara kita nak baca plot batang dan daun. Kita nak baca plot batang dan daun. Jadi plot batang dan daun ni selalunya orang tu tersilap bila? Pelajar tu tersilap bila? Tersilap dalam masukkan maklumat ke dalam dia punya batang dan daun. Contoh, kosong kat sini ada 2, dia pergi tulis 1 saja. Selalu kita panggil tu careless. Tu careless kita panggil. Okey. Ni bahagian kekerapan. Okey, jadi untuk plot batang dan daun, cikgu dah ada ajar. Jadi kita teruskan kepada sukatan serakan. Okey, jadi kita terus pergi kepada sukatan serakan. Jadi sukatan serakan, cikgu masuk bab barulah. Cikgu masuk subtopik baru.
Tadi yang kita buat tadi yang pertama julat. Julat kita belajar dalam jadual kekerapan. Kita selesaikan dia dalam jadual kekerapan. Selesai. Lepas tu kita dah buat, dah kira julat dalam plot titik. Selesai. Lepas tu kita belajar cara nak kira kekerapan. Cara nak kira kekerapan dekat sini kita belajar menggunakan batang daun. Batang daun. Selesai. Jadi kita nak masuk kepada serakan. Kita nak masuk kepada serakan. Untuk data yang pertama masih lagi di bahagian julat. Bila kita masuk serakan ni maksudnya dia ada nilai, apa orang kata, nilai data cerapan. Nilai data cerapan. Okey, dia ada dua tau. Nilai cerapan dengan nilai data. Nanti cikgu tunjuk. Okey, jadi julat sama sahaja. Jadi julat yang pertama. Cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Jadi nak cari nilai cerapan, cerapan tu berbeza dengan kekerapan. Cerapan tu adalah dia punya data. Jadi dekat sini senang je, julat ni macam tadi. Sebab tu cikgu ajar julat tadi. Cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Cari betul-betul mana satu paling besar, iaitu kita dah ada 40 dan paling kecil kita ada 14. Dapat dah nilai julat dia. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu tak nak kamu, nak kamu boleh bezakan, tak nak kamu confuse. Ini adalah cerapan. Kalau kamu tak faham, cerapan adalah data. Yang ini bawah ni adalah kekerapan. Kekerapan ni berapa banyak data tu berulang. Jadi ingat. Sekarang kita dah ada kekerapan. Itu maksud serakan tu. Kita dah ada kekerapan. Okey, jadi nilai julat pada cerapan. Cerapan ni adalah data, bukan kekerapan. Jangan kamu pergi buat 12 tolak 3. Siapa buat 12 tolak 3 tu salah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Jadi cerapan terbesar tolak sahaja dengan cerapan terkecil. Itulah tentang julat. Itulah tentang julat. Okey, ni batang dan daun. Ni batang dan daun tadi. Okey, jadi boleh tengok kepada soalan dekat depan. Lepas ni, cikgu nak kamu faham betul-betul julat. Supaya kamu tak confuse kalau cikgu ajar julat antara kuartil. Nanti kamu pening. Jadi fahamkan betul-betul julat. Cuba jawab soalan A, B, C dengan betul. Jadi sebelum kamu mula jawab, cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, tentukan julat bagi data berikut. Kita ambil data terbesar kita 22. Tolak dengan data terkecil kita 10. Jadi julat dia adalah 12. Okey, cuba jawab A, B, C tanpa salah. Cuba jawab elok-elok. Cikgu bagi masa 2 minit. Senang sahaja. Okey, boleh ke mula menjawab? Boleh. Okey, bagus.
Oh, dah ada yang dah siap. Bagus. Okey, bagus. Pandai. Ramai dapat jawab. Okey, bagus. Buat Julat. Nanti cikgu nak ajar Julat antara kuartil pula. Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Batang dan daun tu dia tak ada formula pun. Just letakkan tempat puluh dengan sar di tempat yang betul. Itu sahaja. Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan mula tunjuk dekat depan. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing cikgu akan selesaikan soalan A. Okey. Jadi soalan A kita cari data yang paling besar. Okey, data yang paling besar kita dapat apa? Apa data yang paling besar dekat sini untuk soalan A? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ini 90. Okey, 90. Tolak data terkecil dia berapa? 12. Okey, 12. Pandai. Jadi 90 tolak dengan 12 kita dapat 78. Okey, ni jawapan dia. Okey, soalan B pula. Data yang paling besar apa? 56. Pandai. 56. Tolak data terkecil kita dapat 11. 11. Dekat sini 56 tolak 11 kita akan dapat 45. Pandai, bagus semuanya. Okey, C. Okey, C. Untuk C, berapakah data yang paling besar? Mana satu data paling besar? 67. 7. Tolak data yang paling kecil berapa? 8. 8. Jadi 67 tolak 8 kita dapat 59. Ni dah betul dah.
Inilah Julai. Inilah Julai. Lepas ni cikgu akan ajar satu benda yang kamu dah belajar dah sebelum ni. Kamu belajar masa sekolah rendah. Kita ada belajar. Cikgu lupa sekolah rendah ke form 2. Form 2. Kita belajar tentang median. Median ni apa? Median ni adalah titik tengah. Pernah dengar ke median ni? Bazil pernah dengar median? Pernah cikgu. Okey, jadi salinlah daripada cikgu punya nota ni. Median ni apa? Median ni adalah titik tengah. Cara nak cari median. Cara nak cari median, yang perkara pertama, step yang pertama adalah susun. Susun daripada kecil hingga besar. Daripada kecil hingga besar. Yang kedua, terus cari titik tengah, seimbangkan kiri kanan. Seimbangkan kiri kanan. Okey. Contoh, nota cikgu tahu salin. Okey, contoh. Contoh yang pertama, bila cikgu tunjuk ada 5 nombor. Okey, 5 nombor ni selalu tak ada masalah lah. Contoh cikgu tunjuk 3, 2, 4, 7, 8. Okey, jadi kita nak susun. Step pertama kita susun daripada kecil ke besar. Alamak, senang sangat cikgu buat tapi tak apalah. Okey, 2. Susun 2, 2. 3, 4, 4, 7, 8. Okey, pandai. Okey, itu step kita. Yang kedua, seimbangkan kiri kanan. Potong satu kiri, potong satu kanan. Potong satu kiri, potong satu kanan. Jadi, yang tengah-tengah ni, inilah median kamu. Median kamu sama dengan 4. Itu kalau data dia ada 5 data. Jelas ke contoh yang cikgu bagi? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, kalau data dia ada 6, cerapan data dia ada 6, macam mana? 7, 9, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu letak 5. Okey, sama juga step pertama kita susun. Susun daripada kecil ke besar. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okey, kita dah susun dah semua. Sekarang step kedua, seimbangkan kiri kanan. Satu kiri kita potong, satu kanan kita potong. Satu kiri kita potong, satu kanan kita potong. Jadi dekat sini kalau kita potong kiri, dia tak balance. Sini dah potong 3, sini dah 5, 6. potong 2. Jadi kita buat apa? Ambil dulu. Ya, 5 dengan 6. 5 tambah 6 bahagi 2. Itu cara dia. 5 bila ditambahkan dengan 6 kamu dapat 11. 11 bahagi 2 kamu akan dapat 5.5. Itulah cara nak cari median. Yang pertama cikgu tunjuk kalau data ni dalam keadaan data ganjil. Ada 5 data. Tak ada masalah. Selalunya data genap dia ada masalah bila kamu tak tahu. Jangan ambil 5 atau 6. Kamu kena buat 5 tambah 6 bahagi 2. Itu cara dia. Jelas ke semua? Alamak. Jelas. Okey, Cikgu. bagus. Okey. Jadi kita akan pergi kepada latihan. Cikgu nak tengok je ada tak latihan. Ke dia terus julat antara kuartil. Ini terus julat antara kuartil ni. Okey. Tak apalah. Cikgu tunjuklah. Okey, jadi cikgu akan bagi satu latihan median. Okey, cikgu bagi 90, 70, 78, 65, 83, 84, 83. Lepas tu cikgu bagi 45. Okey, sekarang ni cuba cari median dia. Ini adalah soalan pertama.
Soalan yang kedua, cikgu nak kamu kira 100, 101, 50, 43, 95, 75, 60. Okey, buat A dan B. Cari median. Cari median. Okey, bagus. Tak apa, salah, jangan risau. Okey, bagus. Ada seorang dah jawab. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Okey. Okey, 2 minit lagi cikgu akan tunjukkan. Kenapa cikgu ajar median ni? Senang kalau cikgu dah ajar median, senang kamu nak faham juliet antara kuartil tu. Okey, jadi tengok dekat depan. Okey. Ada lagi hantar? Okey, bagus. Jadi boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Tengah, cikgu. Okey, baik. Mula-mula kita susun. Susun daripada nombor kecil ke nombor besar. Jadi nombor kecil kita 45. Bila dah susun, kamu potong. Lepas tu kamu susun 65. Dah susun, potong 70. Lepas tu 78. Lepas tu 83. Lepas tu 84. Akhir sekali 90. Balancekan. Potong kiri 1, potong kanan 1, potong kiri 1, potong kanan 1, potong kiri 1, potong kanan 1. Maksudnya median kamu dekat soalan A, median adalah sama dengan 78. Ramai yang betul. Bagus. Tak ada masalah dekat situ. Okey, jadi dekat sini cikgu teruskan untuk B. Cikgu teruskan untuk B. Jadi, Di sini.
Okey, susun daripada kecil ke besar. Kecil kita ada 43. Ambil 43, lepas tu makin besar. Lepas tu ambil 50. Okey dah, padam dah. Lepas tu 60. 60. Ada dua 60, kamu jangan salin sekali je 60. Salin dua-dua sebab tu data yang berbeza. Contoh kamu dapat 60, kawan kamu dapat 60. Kamu pergi consider satu data. Salah tak boleh. Okey, ini 75. Ini 95. Ini 100. Dan akhir sekali ini 101. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Jadi dia ada dua data dekat sini. Kalau dia ada dua, kita buat macam tadi. 60 tambah 75 bahagi 2. Data pertama tambah dengan data kedua bahagi 2. 60 tambah 75 bahagi 2, kamu akan dapat 67.5. Inilah median dia. Untuk soalan A dengan soalan B, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain mana nak dengar suara, boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, tak apa, silap tak apa. Ada yang silap tak apa. Dekat sinilah cikgu tunjuk. Mana yang silap tu kena betulkan sebelum cikgu nak ajar kamu julat antara kuartil. Cikgu dah ajar kamu tentang julat. Cikgu dah ajar kamu tentang median. Jadi dekat sini cikgu akan proceed kepada julat antara kuartil. Ini mungkin lesson kita yang terakhir kot untuk malam ni. Julat antara kuartil tu dah habis dah. Untuk yang lain, kita akan proceed kepada next class. Julat antara kuartil. Jadi salin nota cikgu. Okey, kalau cikgu cakap, kalau soalan tu minta julat antara kuartil. Apa maksud kuartil? Kalau kuartil ni, ramai orang tak faham. Tapi bila cikgu tukar kepada bahasa Inggeris, quarter. Apa maksud quarter? Suku. Suku. Suku bermaksud 1/3. 3. Suku bermaksud adalah 1/4. Betul. Okey. Kuarter maksudnya 1/4. Sebab itulah kalau kita tengok, kita ada jam. Pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 6, 7, 8, 9. Bila jarum panjang tu dekat sini, dekat 3 ni, kita panggil 12 suku. Sebab apa? Sebab ni satu bahagian daripada 4 bahagian. Jadi, apa? Kenapa cikgu cakap dekat situ? Kenapa cikgu nak kena terangkan benda ni? Sebab kalau tentang median tadi, kalau kita pergi kepada median, median bermaksud kita bahagikan data kita kepada dua bahagian. Ni bahagian pertama, ni bahagian kedua. Kalau yang ni, ini bahagian pertama, ni bahagian kedua. Median di tengah-tengah, maksudnya kita bahagikan data kita kepada dua bahagian. Tetapi kalau kuarter, kita bahagikan data kita kepada 4 bahagian. Kita bahagikan data kita kepada 4 bahagian. Kenapa? Bila kamu dah ada 1 bahagian data, 2 bahagian data, 3 bahagian data, 4 bahagian data, dekat sini adalah 1/4, dekat sini 2/4, dekat sini 3/4. Jadi julat antara kuartil, formula dia adalah data 3/4 tolak data 1/4. Nanti cikgu tunjuk. Jangan risau. Nanti kita akan cikgu tunjuk satu-satu. Dia ada 3 benda. Okey, jadi cikgu nak kamu fokus. Okey, jadi kita pergi kepada buku teks. Okey.
Okey, kita pergi kepada soalan A. Kita nak cari julat antara kuartil. Kita nak cari julat antara kuartil. Tu besarlah pula. Okey, kejap Clarin tengah tengok ke Clarin? Ya, cikgu. Okey, julat antara kuartil. Kamu kena bahagikan kepada 4 bahagian. Sebelum kamu bahagi kepada 4 bahagian, kamu kena bahagi kepada 2 bahagian dulu. Sebab itulah cikgu ajar kamu cara nak cari median. Kalau kita tengok dekat soalan ni, dia dah susun dah daripada kecil ke besar. Jadi tak ada masalah. Jadi step pertama untuk julat antara kuartil, kamu cari dulu median. Median dia dekat mana? Okey, kamu bulat kiri satu, bulat kanan satu. Bulat kiri satu, bulat kanan satu. Lama ni, bulat kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Maksudnya median kamu adalah 13. Jadi dekat sini, ini adalah median. Ini adalah median. Jadi bila ni median kamu, apa yang kamu kena buat? Kamu tak boleh masukkan 13 tu, kamu kena potong. Kamu kena potong untuk jadikan data bahagian yang pertama, data bahagian yang kedua. Tu cara dia. Tu cara dia. Jadi daripada sini kita dah bahagikan, kita dah dapat ini bahagian pertama B1. Ini kita dapat B2 bahagian kedua. Dari B1 kita boleh dapat data 1/4. Dari B2 kita boleh dapat data 3/4. Step dia macam mana? Step dia sama sahaja macam kamu nak cari median. Sebab tu cikgu ajar kamu cari median dulu. Okey, potong kiri satu, potong kanan satu. Potong kiri satu, potong kanan satu. Jadi data kamu punya Q1/4 adalah 6. Manakala data yang seterusnya, potong kiri satu, potong kanan satu, potong kiri satu, potong kanan satu, 20. Jadi data Q kuartil 3/4 adalah 20. Jadi julat antara kuartil, julat antara kuartil adalah kamu ambil data 3/4 tolak dengan data 1/4. Jadi 20 tolak 6 kamu akan dapat 14. Mana cikgu cakap ada 4 bahagian? Mana 4 bahagian? Ini bahagian pertama, ni bahagian kedua, ni bahagian ketiga, ni bahagian keempat. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Alamak. Jelas. Okey, bagus. Cikgu. Okey, salin dulu. Salin dulu. Ada soalan terus tanya. Cikgu. Ya. Yang 1/4, 3/4 tu tadi apa? 1/4 ni. Ni adalah data 1/4. Ni adalah data 3/4. Okey. Tu dia. Cikgu cek. Jawapan dia 14. Betul ke? Cikgu pun tak tahu. Ni 14. Betul. Okey, dah habis salin dah? Belum. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit lagi tau. Cikgu, Ya? kalau median dia yang kat tengah-tengah tu, dia ada 2 nombor. Yang tu macam kita nak kira untuk kuartil dia? Kena kira Okey. sekali dengan median dia ke? Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey. Tu lepas ni. Okey, bagus. Okey, dah habis. Nisa dah habis salin dah yang ni? Dah.
Okey, jadi semua orang cikgu nak teruskan kepada soalan B. Cikgu teruskanlah. Cikgu teruskan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B pula. Tadi soalan A, cikgu harap masing-masing sempatlah salin. Okey, sekarang kita nak cari julat antara kuartil. Nak cari julat antara kuartil, cari median dulu. Okey, cari median dulu. Cikgu buat slow-slow. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Jadi median kamu adalah 19. Bila median kamu 19, bermakna 19 ni kamu terus potong. Kamu dapat dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua. Okey, nak cari data Q1/4 pada bahagian pertama. Nak cari data 3/4 pada bahagian kedua. Okey, potong kiri, potong kanan. Alamak, ada dua nombor. Ambil 14 tambah 14, bahagi 2, kamu akan dapat 14 juga. Jadi, data Q1/4 kamu adalah 14. Jelas ke Q1/4 tu? Dia macam cari median je. Boleh faham ke? Okey, bagus. Jadi data Q1/4 tu bukanlah 14 ni. Bukanlah 14 ni. Dia ada satu lagi data. Dekat sini adalah 14. Seterusnya, potong kiri satu, potong kanan satu. Ada dua data. Bila ada dua data, 20 tambah 21 bahagi 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.5. Jadi, kuartil 3/4 kamu akan dapat 20.5. Jadi, nak kira julat antara kuartil 3/4 tolak dengan 14. Jadi, 20.5 tolak 14. 20.5 tolak 14 dapat berapa? Kira dapat berapa? 65. 6.5. Okey, sekejap kita cek jawapan. Okey, 6.5. Okey, ni adalah beza dia yang tadi. Kalau yang tadi ni kita boleh terus dapat 6 ni. Kita boleh terus dapat 20 ni. Median tu kita potong. Okey. Tapi kalau dekat sini kita tak dapat terus untuk bahagian 1 dengan bahagian 2. Maksudnya kita kena tambahkan dua nombor ni bahagi 2. Tambahkan dua nombor ni bahagi 2. Tu cara untuk soalan B. Okey, salin dulu yang ni. Nanti lepas cikgu terangkan C, baru kita proceed kepada latihan. Okey, dah habis salin ke? Dah, cikgu. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan kepada C. Cikgu akan teruskan kepada soalan C. Jadi, inilah yang akan menjawab soalan Nisa tadi. Okey, step pertama dia macam tadi. Kita nak cari median. Dia ada 3 jenis je soalan ni. Fahamkan ni dulu. Fahamkan ni betul-betul. Okey, jadi cari median dulu. Bulat kiri, bulat kanan. Bulat kiri, bulat kanan. Bulat kiri, bulat kanan. Alamak, median dia yang mana? Ambil 26 ke 28? Jadi, bila dia tak ada median, kamu potong tengah ni. Potong je tengah. Tak payah kira median dia. Sebab kita sekarang nak cari julat antara kuartil, bukan median. Jadi, bahagian pertama dia yang mana? Ini bahagian pertama dia. Ini bahagian yang kedua dia. Itu kes kalau kita tak jumpa median dia. Cikgu ulang balik dekat soalan A. Soalan A kita jumpa median dia. Bila kita jumpa median dia, kita buang 13 ni.
Soalan B kita jumpa median dia 19. Bila kita jumpa 19 kita buang 19 ni. Tapi dekat soalan C kita tak jumpa median dia. Median dia adalah di antara 2.6 dengan 2.8. Dia dekat tengah-tengah ni. Jadi bila kita tak jumpa, kita bahagikan macam cikgu tunjuk dekat depan. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi, ini bahagian yang pertama kita boleh guna untuk dapat Q1/4. Macam mana? Potong kiri 1, potong kanan 1. Alamak, ada 2. Bila ada 2, ambil data pertama tambah data kedua bahagi 2. Dekat sini kamu akan dapat 2.5. Jadi, Q1/4 kamu adalah 2.5. Seterusnya, selesaikan pula bahagian kedua. Data, potong kiri 1, potong kanan 1. Ada 2 data. Ambil data pertama, tambah data kedua, bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 2.95. Jadi, Q3/4 kamu adalah sama dengan 2.95. Jadi tak siap lagi. Bila cikgu cakap julat antara kuartil, antara kuartil adalah data 3/4 2.95 tolak dengan data 1/4 tolak dengan 2.5. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa tu? Okey, kita dapat 0.45. Jadi kita cek kejap. Okey, itulah jawapan dia. Jelas ke semua? Ada 3 benda untuk julat antara kuartil ni. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Nisa menjawab tak Nisa? Maknanya median tu kena bahagi 2 lah. 2 comprehension tu. Tak, kita tak cari pun median ni. Kita just kalau ada 2 nombor, kita just bahagikan 2 macam ni. Bahagi 2 macam ni. Okey. 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 Jadi, sekarang ni kita buat latihan. Okey, jadi dekat sini kita akan selesaikan 3 soalan. Kita akan selesaikan 3 soalan. Soalan pertama, lepas tu kita jawab soalan kedua. Lepas tu kita akan jawab soalan ketiga. Rujuk nota dan latihan yang cikgu bagi tadi, cuba selesaikan A, B, C. Cari apa? Cari dia punya julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Cari. Boleh ke semua cari julat antara kuartil? Boleh. Okey, baik.
Okey, dah siap hantar cikgu tunggu. Okey, dah siap bagi cikgu Clarin tengah buat ke Clarin? Ya, cikgu. Okey. Cikgu cek. Apa salah saya buat? Tak kira lagi tu, kena kira, kena tolakkan. Jangan lupa susun tak susun tu. Ada yang tak susun. Susun dulu. Lepas tu cari median. Okey, susun dulu ada 3 orang tak susun. Okey, kalau kita dapat negatif, maksudnya macam mana? 15 tambah 16 bahagi 2. Mana dapat 23 tak silap. Kan dapat 15.5 tu kira balik. 15 tambah 16 bahagi 2 dapat 15.5. Ingat jumlah antara kuartil takkan negatif. Takkan negatif sebab bila kamu dah susun, susunan kamu daripada kecil ke besar. Maksudnya dah terang-terang nombor di besar adalah di bahagian 3/4. Ha. Iya, lupa bahagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Cikgu bagi lagi 2 minit.
Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Lepas tu cikgu akan selesaikan di hadapan, Okey, habis sudah masa yang diberikan. Sungguhnya perkara yang paling lama adalah menunggu. Okey, jadi masing-masing ada kat sini tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada. Ada. Okey, baik. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan A dulu. Cikgu nak kamu nampak macam mana nak selesaikan ketiga-tiga benda tu. Sebab tu cikgu bagi latihan. Okey, kita tengok soalan A. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. Jadi apa yang tengah cikgu tengok? Cikgu tengok dia punya susunan dah dalam keadaan daripada kecil ke besar. Jadi kita boleh proceed kepada step pertama iaitu cari median. 1 kiri, 1 kanan, 1 kiri, 1 kanan, 1 kiri, 1 kanan, 1 kiri, 1 kanan. Sekarang ni median dia tak ada, bukan 18 dan bukan 19, maksudnya dia di tengah-tengah. Jadi bila dia di tengah-tengah, kita nak buat apa? Kita akan bahagikan kepada 2 data. Data pertama, data kedua. Okey. Seterusnya kita buat apa? Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Dekat sini kita akan dapat Q1/4 dia adalah 16. Kemudian potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Dekat sini kita akan dapat Q3/4 dia adalah 20. Jadi julat antara kuartil, julat antara kuartil adalah Q3/4. 20 tolak 16, kita akan dapat 4. Itu jawapan A. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Ini adalah soalan A. Cikgu pergi pula untuk soalan B. Cikgu pergi pula untuk soalan B. Jadi, kita cek dulu dah disusun ke belum? 11, 13, 14, 15, 16, 32, 43, 44, 56. Okey, dah disusun. Cari median. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Jadi kita ada median kita 16. Buang 16 ni. Bila kamu jumpa median, sila buang 16 tu. Jadi bila kita dah buang, kita ada 2 bahagian. Mana? Bahagian pertama, bahagian kedua. Jadi kita kira pula Q1. 1 potong, 1 potong. Jadi kita ada 2. 13 dengan 14. Data pertama tambah data kedua bahagi 2, kita akan dapat 13.5. Buat step yang pertama ini adalah Q1/4. Kemudian kita cari pula Q3/4. Potong kiri 1, kanan 1. Kita ada 43 dengan 44. Data pertama 43 tambah data kedua 44 bahagi 2. Dekat sini kita akan dapat 43.5. Jadi Q3/4 tolak dengan Q1/4. 43.5 tolak 13.5. Berapa ni? Okey, kita akan dapat Wan Farisha berapa? $30 kan? Betul tak? 30. Ya, kita dapat 30. Inilah soalan B kita. Bagus. Okey, lepas tu cikgu akan proceed kepada soalan C. Untuk soalan C ni susun. Ada yang tak susun. Okey, jadi 11. Lepas tu 12. Tulis 12. Silap 8 dulu. 8, 11, 12. Okey, 32 ada 2. 32, 32.
Kemudian 43 ada 2, 43, 43. Kemudian 45, kemudian 54, kemudian 65 dan akhir sekali 67. Jadi apa yang kita nak buat dekat sini? Kita step pertama kita macam biasa, kita cari median bulat kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kiri satu, kanan satu. 43 ni median dia. Buang 43, kita dapat 1 bahagian dan 2 bahagian. Jadi cari Q1/4. Potong kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Dekat sini kita ada 12. 12 ni jadi apa? 12 ni dia akan jadi Q1/4 sama dengan 12. Kemudian, cikgu kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Jadi dekat sini kita dapat Q3/4 adalah sama dengan 54. Jadi, julat antara kuartil dia adalah 54/12. 54/12 kita akan dapat 42. Jelas ke semua soalan A, B, C? Boleh faham? Boleh. Cikgu yang soalan A tadi tu. Apa Amar? Yang soalan A tadi tu. 18-19 kena campur Yang mana, Ma? Yang soalan A 18-19 bukan buang. Kena campur. Kena dia termasuk sekali. Sebab median dia bukan 18, bukan 19. Median dia 18.5. 18.5 dekat tengah. Jadi 18 dengan 19 tu termasuk sekali bahagian 1 dengan bahagian 2 dia. Menjawab? Boleh cikgu. Okey. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey, cikgu. Okey. Okey. Jadi untuk yang terakhir ni cikgu tak sempat nak ajar sebab ada lagi 5 minit. Memang tak sempat. Tapi ni senang je, jangan risau. Apa beza yang atas ni dengan yang bawah ni? Yang bawah ni dia ada ni cerapan ni cerapan. Ini kerapan. Jadi jangan risau. Yang ni cikgu nak ajar terus kan? Tak apalah, nanti kamu pening. Okey, yang ni cikgu tak akan ajar terus, cikgu akan ajar next class. Iaitu cara nak cari julat antara kuartil kalau dia ada kekerapan. Kalau dia ada kekerapan. Kekerapan ni berbeza dengan tadi yang kamu buat tadi. Ni semua data. Dia tak tulis pun kekerapan. Dia tak tulis pun kekerapan yang apa. Contoh kalau ada kekerapan 20 ada 2. Maksudnya kekerapan 20 adalah 2. Jadi tak apa. Kita dah belajar banyak benda dah. Dah belajar banyak benda dah. Tengok daripada awal tadi kita buat. Banyak dah kita buat sama-sama. Okey. Jadi cikgu stop share kamera. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu nak tanya ni. Jelas ke tak jelas ke? Clarin jelas ke Clarin? Jelas cikgu. Okey. Berry Lisa macam mana? Okey ke Berry Lisa? Okey. Wan Farisha boleh faham Wan Farisha? Boleh? Okey, bagus. Ammar macam mana Ammar? Okey. Okey cikgu. Okey, baik. Ni cikgu nak panggil Adila. Adila okey ke Adila? Okey. Okey, alhamdulillah. Anis Sofia, macam mana Anis Sofia okey ke? Hilang dah Anis. Okey. Bazil okey ke Bazil? Okey, cikgu. Okey, Berlisa, Clarin, Emira okey Emira? Okey cikgu. Okey, Faiz macam mana Faiz? Okey, cikgu. Okey, bagus. Nisa, okey Nisa, ada soalan lagi Nisa? Tak ada. Okey, Nishal, okey ke Nishal?
Hilang lah. Nur Alia Nazira. Okey, Nur Alia Nazira boleh faham semua hari ni? Boleh. Okey, bagus. Zarif, macam mana Zarif? Okey ke Zarif? Oh, hilang dah Zarif. Okey. Jadinya cikgu berhenti sampai situ sahaja dahulu untuk kita punya lesson malam ni. Kod-kod kalau ada confuse lagi, ada masalah dalam memahamkan lagi, boleh WhatsApp cikgu terus, jangan risau. Jadi cikgu akan ajar next cikgu ada baki lagi, cikgu akan ajar untuk next class, cikgu akan teruskan untuk next class. Okey, semua jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita malam ni. Terima kasih cikgu ucapkan atas komitmen yang ditunjukkan. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.